A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia? Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua Anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu, dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur pada pagi ini kembali kita untuk sama-sama dalam diskusi ilmu membicarakan topik akhlak nampak salah orang je. Tajuk yang saya kira pastinya menimbulkan pertanyaan kepada kita, salah yang macam mana tu? Asyik nampak salah orang saja tu kan? Baik. Dan sebagaimana biasa kita tampilkan ke studio pada hari ini bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anda sihat? Alhamdulillah, lama tak jumpa Ustaz. Hari ini kita berjumpa. Alhamdulillah, dan Ustaz Harry in the house. Okey, jadi alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rockman, dan sebagaimana biasa kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat penonton yang terus kekal bersama dengan Tayalah Ustaz dan juga program-program yang kami sajikan kepada anda, khususnya program-program agama untuk menambahkan ilmu kita seperti Tayalah Ustaz pada hari ini. Dan untuk anda yang menyaksikan Tayalah Ustaz yang kami bicarakan ini, anda juga boleh menonton kami ataupun stream secara HD di www.tonton.com.my. Jadi sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, sebelum cerita mukadimah sikit lah, saya nak bagi pantun sikit lah. Kalau Ustaz nak beli, bolehlah saya jual dulu lah kat Ustaz. Baik. Jangan dibuka pintu luka, jika dibuka ikan meluru. Jangan suka mencari salah, salah kita baikilah dahulu. Allah, ni pantun Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Canggih. Baik, saya serahkan untuk mukadimah topik pada pagi ni kepada Fadil Ustaz. Tafadhal masykur. Ayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Para penonton setia Tayalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi Alhamdulillah Anas, terima kasih yang sama-sama pagi ni. Jarang-jarang kita dapat sama kan. Kali ni kita dapat sama. Tapi Ustaz rasa yang sedang menonton ni nampak macam stres saja. Pasal tajuk kita ni walaupun nampak santai kan. Nampak salah orang je kata orang. Tapi ada orang dia tengah stres kerana tajuk ini sebenarnya dia memang sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, Anas. Dan kerana itu penonton semua bertenang. Kita buka minda kita pagi ini, insya-Allah kita juga kongsikan tajuk kita ni, tapi sebagai mukadimah lah Anas. Pasal Anas bagi pantun, saya nak balas pantun tak sebab pasal tadi dia tak bincang pantun. Jadi saya bagi peribahasa dululah. Ada satu peribahasa disebut kuman di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata tiada tampak. Saya ulang balik. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak. Maksudnya kesalahan orang lain biarpun kecil tampak, tapi kesalahan sendiri tidak disedari. Allah. Ini peribahasa orang Melayu kita lah. Memang kerana dalam peribahasa ni satu perkara bila saya tengok dia seolah-olah menggambarkan itulah yang ada kerutinan yang wujud dalam kehidupan kita, khususnya orang Melayu. Tapi saya nak letakkan juga asas perbincangan kita pada pagi ini ni dengan hadis Nabi SAW. Ya, satu hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Saya ingat hadis yang simple tetapi maknanya cukup besar dalam Islam. Hadis ini kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami tanya ya Rasulullah, untuk siapa? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi
wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nabi SAW sebut agama ini adalah agama nasihat. Dan bila ditanya kepada Nabi SAW, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin dan seluruh muslimin, iaitulah rakyatnya. Jadi ini satu hadis yang saya letakkan bersekali, Nas. Kenapa? Sebab sebenarnya dalam kita nak membincangkan topik ni kan, orang panggil apa, nampak salah orang je. Ada satu sisi kadang-kadang dia memang nak bagi nasihat pada orang. Jadi artinya satu sisi kita akan nampak dia ni macam cari kesalahan orang. Tapi satu sisi apa yang dibuat itu kita tidak boleh tolak sepenuhnya bahawa ia juga adalah sebahagian nasihat. Jadi untuk sebagai mukadimah ni, penonton sekalian, saya nak bawakan kita punya asas ini supaya bila kita menelusuri soalan-soalan daripada penonton-penonton yang dah lontarkan kepada kita, jadi kita akan cuba imbangkan di antara dua perkara ini. Yang pertama peribahasa orang Melayu tadi, yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu saya nak petik juga daripada kamus dewan kita. Istilah menuding kan. Dia pasal nampak salah orang je ni, dia macam menuding juga. Kan, menuding. Dia menuding ni ada maksud, ada beberapa maksud, antaranya ialah menuduh. Ya. Jadi maksudnya bila nampak salah orang je ni, dia macam tuding jari kan. Tuding jari. Jadi di situ kita nak letakkan juga perkataan menuduh ni, kita masuklah dalam perbincangan kita hari ni. Ayuh. Tuduhan yang bagaimana tu insya-Allah kita akan bicarakan, yang berasas ataupun tidak. Dan baiklah Ustaz, kita mungkin boleh raikan daripada sahabat kita soalannya di Facebook. Kita ada soalan pertama, Mas Nida Johari. Apakah sikap ketaksuban kepada seseorang itu antara sikap yang boleh menjurus kepada sikap asyik mencari salah orang lain sehingga apa yang salah di hadapan mata pun dikatakan betul? Dan yang kedua, bagaimanakah kedudukan seseorang yang sentiasa mencari salah orang lain ini, baik dalam institusi kekeluargaan maupun dalam masyarakat? Bagaimanakah caranya untuk menangani atau berhadapan dengan orang yang sebegini, Ustaz? Ayuh. Baik. Tuan-tuan, saya nak sebut pertama sekali lah dalam konteks soalan yang kedua tadi, jenis orang yang ni kemudian dia memang ada dalam masyarakat. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan orang begini? Sebenarnya satu realiti kehidupan kita yang kita tak boleh lari, Anas, bahawa ada dalam kehidupan ni sentiasa orang yang berperangai begini. Betul. Kita nak mengubahkan perangai orang ni susah. Kan? Sebab itu ada wujud undang-undang, ada wujud peraturan, kerana benda-benda ni yang akan untuk bantu menguruskan kehidupan manusia. Tapi takkanlah orang tuduh je. Orang tuduh kita je, kita pergi ke mahkamah pun penuh macam-macam hal. Awak ni kenapa? Dituduh kucing saya, kata dia. Jadi jawapannya nanya. Benda remeh. Benda remeh. Jadi benda ni akan wujud. Baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat, baik di tempat kerja, bahkan di mana-mana pun kita akan jumpa. Cuma saya suka untuk satu kongsikan apa yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikam dia. Ibn Athaillah ni dia ada satu buku yang famous, hikmah, tulisan dia yang dihuraikan. Apa kata dia? Dia sebutkan bahawa tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi, tahaqqaq bi dhullika yamudduka bi 'izzihi, tahaqqaq bi 'ajzika yamudduka bi qudratihi, tahaqqaq bi du'fika yamudduka bi hauli wa quwwatihi. Ringkasnya saya nak sebut dalam hikmah ini, Ibn Athaillah As-Sakandari nak sebut bahawa kalau kau jumpa orang yang macam ini, memang dia sengaja cari kesalahan, sengaja macam nak menjatuhkan orang lah, Nas. Kadang-kadang kita ni rasa kita memang kita mungkin salah, tapi lepas pada tu kita dah betulkan. Tapi dia memang sengaja macam nak cari, nak tengok apa benda salah dia ni, apa benda lagi yang boleh kita nak humban dia ni, apa lagi kalau boleh nak bukan nak jatuh lagi, nak benam terus dia masuk dalam kubur, ibarat begitu, humban terus. Sebab itu kata Ibn Athaillah As-Sakandari, kalau keadaan begini, dia kata engkau nyatakan sungguh-sungguh sifat kekurangan kepada Allah Ta'ala,
ya, kemudian Allah akan berikan pertolongan kemuliaan. Makna engkau madu pada Allah Ta'ala, dan kemudian engkau akui keinaan kau di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah akan tolong kau dengan kekuasaannya. Engkau akui kelemahan kau di hadapan Allah Ta'ala, maka Allah akan tolong kau dengan kemampuan dan kekuatannya. Dia ada satu kisah tu, Anas. Nabi SAW satu hari, ni ringkas cerita lah, ringkas cerita, di bapa segala munafik ni, Abdullah bin Ubay ni, dia ni dia sengaja adu domba lah. Orang-orang Ansar ni, orang Aus Khazraj ni, dalam satu peristiwa dia kata, engkau orang punya hal, engkau tengok, engkau bagi sangat peluang dekat orang Mekah ni, sekarang tengok dah naik minyak. Macam itulah lebih kurang ni. Kisah itu ada dinukilkan dalam apa nama ni, syarah kepada Hikam ni. Jadi orang beritahu dengan Nabi SAW, dan benda adu domba dia ni didengar oleh seorang sahabat yang lain. Bagi tahu pada Nabi SAW. Ada sahabat yang bersama dengan Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bagi pada kami, biar kami selesaikan. Ada sahabat ni dia benda-benda macam ni, kadang dia jalan pendek je. Nabi SAW kata, jangan. Kasih settle. Kata Nabi, jangan. Nanti kan orang akan kata Muhammad ni, kawan sendiri pun, sahabat sendiri pun dia nak apa ni. Jadi ketika tu Nabi tak buat tindakan. Tapi ada orang daripada kalangan Ansar ni, apa nama, Anas, yang sama-sama dengan Nabi SAW, dia termakan. Dia kata, mungkin kau salah dengar ni, kata dia. Takkanlah Abdullah bin Ubay nak cakap macam itu. Nampak tak? Dia dah termakan. Dan Nabi SAW akhirnya, ringkas cerita perjalanan tu, Nabi segerakan. Nabi tak nak orang bercakap. Nabi tak nak orang ulas benda tu pasal Abdullah bin Ubay ni. Akhirnya turun ayat. Bila turun ayat, Nabi SAW jumpa sahabat yang bagi tahu tadi. Dan ringkas ceritanya, anak Abdullah bin Ubay ni nak cerita dia. Maknanya Nabi SAW ni boleh, sahabat-sahabat keliling ni semua nak buat tindakan. Tapi tak buat. Nabi bertenang, dan Nabi serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya apa berlaku? Disebut dalam riwayat tu, anak Abdullah bin Ubay sendiri jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku dengar engkau nak arahkan orang untuk bunuh bapa aku. Dia kata, aku tak sanggup untuk tengok bapa aku punya pembunuh ni berjalan sekitar Madinah. Dia sebut itu. Tapi yang menakjubkan sambungan dia apa, Nas? Dia kata apa? Ya Rasulullah, engkau serahkan saja pada aku, biar aku yang bunuh bapa aku. Allah, masya-Allah. Anak dia. Maknanya Nabi SAW ketika tu Nabi bersabar. Orang yang mengadu domba, yang macam ini sengaja kan nak mencari kesalahan Nabi SAW. Tapi Nabi tenang. Tapi akhirnya Allah Ta'ala hantarkan anak dia sendiri yang nak bunuh. Tapi Nabi tak suruh bunuh lah. Tapi ringkas cerita, anak dia ni memang bertembunglah dengan Abdullah bin Ubay, dan akhirnya lepas pada peristiwa tu dia balik, Abdullah bin Ubay mati. Maknanya mati dia. Jadi nak sebut ni bahawa pasal yang ditanya tadi, siapa nama yang bertanya kita tadi, Mas Nida Johari tadi, dia tanya macam nak buat dengan orang macam memang kita tak boleh buat apa, tapi jangan lupa serah pada Allah Ta'ala, bersabar, dan Allah akan bagi keputusannya. Itulah mihnah dan tribulasi dalam kehidupan yang perlu dihadapi oleh setiap daripada kita. Setiap manusia ni berbeza ujiannya, Ustaz. Betul. Baik, insya-Allah kita akan kongsikan banyak lagi soalan-soalan selepas ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rahman, atau dikenali sebagai Ustaz Heri. Ini sahabat saya, guru saya, yang saya banyak mendapat bimbingan daripada beliau. Saya ingat saya dulu 2014 tu, Ustaz. Lama dah. It's a long story lah, Ustaz. Baik. Dan kita long ago. Dan kita masih lagi, Ustaz, pada membicarakan para penonton, akhlak nampak salah orang je. Jadi kita dah bicarakan tadi, ada soalan daripada sahabat kita yang kita nak sambung, Ustaz. Iaitu yang kedua, dia kata, bagaimanakah kedudukan orang yang selalu mencari salah orang lain ni, baik dalam institusi kekeluargaan ataupun dalam masyarakat? Dan bagaimanakah cara untuk menangani atau berhadapan dengan orang yang sebegini? Soalan daripada Mas Nida Johari yang kedua tu, Ustaz. Sebenarnya tadi saya memang masuk yang kedua dulu. Saya nak ceritakan bahawa kewujudan orang ini dan bagaimana kita nak menangani
Sebab itu apa yang disebut Ibn Athaillah Sakandari tadi dan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sama juga di dalam konteks kekeluargaan pun begitu juga. Kadang-kadang dengan ipaduai, dengan biasanya dengan ipaduai adik-beradik di keluarga terdekat ni Anas. Biasanya orang yang biasa kita dekat dengan kita, yang jumpa dengan kita, orang inilah yang masalah. Krisis macam-macam. Kadang-kadang Anas sampai tahap mungkin ada di antara kita yang terlibat tu ialah ibu bapa mentua sendiri. Jadi mungkin memang suatu kesukaran dan orang kata macam mana nak lalui, maka kaedahnya memang lalui saja dan yang penting serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu apa benda boleh buat. Dan Nabi SAW, saya bagi contohkan tentang Nabi SAW tadi supaya tuan-tuan tahu bahawa Rasul SAW ni, orang keliling ni ada orang yang baik-baik yang boleh nak kira bagi settle jalan pendek je. Tapi tidak, Nabi SAW beri ruang supaya Allah yang akan tentukan nasib orang itu. Jadi kalau saya nak katakan yang di luar sana mungkin yang terlibat tu mak ayah, ipar duai, bersabar kan. Dalam konteks ni memang apa lagi boleh buat, bersabar. Jangan kita kontradik dengan dia pula. Tetapi pada masa yang sama kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah yang datangkan penyelesaian. Cuma tadi ada yang tanya, Puan Masdian tanya pasal orang yang ketaksuban ini artinya kecenderungan lah. Kecenderungan. Dia punya dia panggil istilahnya, kita panggil taksub ni artinya dia punya kecenderungan lah. Ini sebenarnya Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Hujurat. Surah Hujurat. Saya ingat ayat 11 Allah sebut. Sebab itu Allah beritahu kepada kita yang ini ni kepada orang yang ada perangai taksub ni Anas. Perangai taksub ni maksudnya dia punya kecenderungan kepada orang, dia rasa macam dia lebih baik. Ini kena hati-hati kerana Allah Ta'ala sebut sebagai larangan dalam ayat ni. Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan ada satu puak rasa dia lebih baik daripada puak yang lain. Dan Allah sambung lagi ayat ni panjang, orang perempuan dengan perempuan lain dia rasa dia lebih baik kan. Atau orang laki-laki ke ataupun kita panggil tadi adik ipar, abang ipar, duai sebagainya. Yang ini ni kena faham bahawa kadang-kadang kita rasa kita bagus tapi sebenarnya kita tak bagus pun. Tapi ini penyakit yang memang ada dalam masyarakat. Saya nak pesankan penonton mungkin yang bertanya tadi, Puan Masnida juga, bahawa satu Anas, dia orang kata okey lo tak fine, memang benda tu ada dalam masyarakat, so apa nak buat? Gini je, saya nak tanya Anas, kalau Anas jumpa ular, kan, jumpa ular, lari ke tak lari? Lari. Kenapa lari? Sebab dia bahaya. Dah tak okey lah, memang mana tahu dia bahaya. Sebab dah set dalam kepala kan, mindset kita ular bahaya, kenapa tak pergi ambil ular tu cium dia ke? Makna sama. Jadi kita kalau jumpa orang kan, macam contoh kita pergi kenduri kahwin, contohlah kan, kita pergi kenduri kahwin, ini mungkin Pak Long ni ada kat sini ni, kita dia apa kita nak buat? Cuba mengelak. Kita dah set dalam kepala kita. Sama juga kalau dia berkait dengan adik-beradik, ipar duai kita, bila kita balik rumah keluarga, kita dah set dah. Bagi tahu dengan anak-anak siap, ini nanti Pak Long kau mungkin kalau macam ni tak apa, dia ni memang perangai macam ni, buat busy. Jadi buat tak dengar, memang hati sakit kan, memang berkait dengan hal ni, dia memang hati sakit. Tapi saya nak sebut secara konklusinya, letak dalam mindset kita. Sama kalau kita tempat bekerja pun, kan, nak pergi kerja ni, alamak, jumpa pula toksik ni kan. Tapi kita fikir yang lain dan kita tahu benda tu wujud, tapi kita setkan dalam pemikiran kita. Itu je. Kalau pasangan sendiri macam mana Ustaz? Contoh bagaimana? Adakah nak mengelak ataupun nak dibiarkan? Kadang-kadang buat lari pula. Jadi mungkin ada penyelesaian yang terbaik Ustaz. Dia di pasangan ni dalam bentuk yang lain. Sebab itu kalau hal yang berlaku dalam konteks pasangan ni Nas, sebab itu disuruh datang kepada mediator. Mediator ataupun orang tengah. Supaya orang tengah ni boleh menjernihkan. Tapi kena tengok jugalah. Pendamai. Kalau pendamai ni ambil daripada mak bapak dia orang, memang dua-dua bukan kaki pendamai. Betul. Dia bukan pendamai jadinya. Penambah perisa. Rasanya memang damai abadi tu dekat bawah tu. Jadi memang kalau suami isteri ni, dia kena ada mediator lah. Kalau teruk sangat, teruk sangat, begitu. Dia tak boleh dibiar lah. Itu lain pula. Bab itu lain, kerana dia duduk sekali. Tu. Jadi itu antara sedikit perkongsian atau panduan menjawab soalan daripada sahabat kita. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada Laila Dira Rosa di Facebook. Adakah orang yang selalu melihat kesalahan orang lain ini merupakan cerminan dirinya sendiri
yang juga sememangnya tidak sempurna. Mohon perkongsian, terima kasih. Aywa. Dia ini cerita orang panggil mata lalat, mata lebah ni. Ya. Kan Ladilah Rosan ditanya kan. Kerana orang dia begini tuan Anas. Saya cuba baca jugalah istilah yang digunakan mata lalat, mata lebah ni. Tapi betul lah. Kenapa lalat ni? Kita ambil lebah dulu lah yang baik kan. Lebah ni, dia kalau pergi ke tahi, dia singgah tak? Dia lari, dia tak singgah. Dia, najis lah, najis. Macam bunyi teruk sangat kan. Tapi lebih kurang lah tu kan. Dia singgah tak? Dia tak singgah. Dia pergi mana? Cari madu. Dia bukan madu dia keluar. Cari madu tu bawa Cari kena. bunga tak? Bunga. Cari bunga. Silap pula. Tersyasya pula. Cari bunga. Boleh Kan? boleh tarik balik. Dia cari bunga dan akhirnya dia keluarkan madu. Betul. Lalat kan, kita letak kat bunga, dia pergi ke mana? Tetap cari kekotoran. Dia tetap cari kotoran. Sebenarnya itulah mungkin agaknya gambaran daripada hadis Nabi SAW. Sehingga hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahil qalb. Jadi betul lah, nampak kan? Dia makna hati ni memang duduk dalam diri orang tu. Kan kok mana pun dia bawa Nas. Kalau dia ni memang jenis hatinya ni hati kotor lah Nas. Memang hatinya buruk, Negatif je memang banyak. negatif je. Itu yang orang panggil mata lalat tu. Allahuakbar. Ini sebenarnya mungkin soalan ni. Soalan ni saya boleh bawa dalam konteks pendengar kita, cuma untuk kita tengok kita. Dia jangan tengok orang. Kadang-kadang kita suka bila kita belajar untuk tengok orang. Betul lah, aku dah kata, kita tengok ustaz tu cakap kan. Jangan. Allahuakbar. Ini untuk kita tengok kita. Saya sendiri bila bercakap, saya tak ada membayangkan siapa, tapi kita membayangkan diri kita. Adakah kita ni jadi lalat yang akan sentiasa hingga pada benda-benda kotor, benda-benda buruk, ataupun kita akan jadi lebah yang cuba cari benda-benda yang baik. Jadi kalau kita ni begitu, memang dia lebah lah. Kan? Walaupun kita sarungkan lebah tu dengan baju lalat, Lebah faham tetap tak? lebah. Lebah tetap lebah, dia akan tetap mencari apa? Lebah cari apa? Bunga. Tak boleh jawab, takut Jangan madu. tersilap lah. Lebah tetap akan mencari madu. Bunga tadi. Begitu juga kalau lalat kita rupakan dia lah macam rupa lebah, tetap juga dia akan singgah. Kita akan tengok macam mana lebah ni boleh rajin pula ke tahi ni. Tak. Dia tetap lebah dan dia tetap lalat. Itu kena faham lah. Ini maknanya kita lah. Oh makcik, dengar ni. Ini untuk kita. Ya. Sebab itu kalau kita suka menengok kerja, menengok cari buruk orang, lalat tu makcik. Jadi kalau makcik pakai baju kaftan lebah, kaftan lebah, Tetap dah menang. macam lebah, tetap lalat makcik. Tinggal ingatlah kak. Marah orang perempuan. Apa salah makcik kakak je? Sama je. Abang-abang kita Abang Haji pun. pun sama juga. Allahuakbar. Sebab tu ada kata cerdik pandai pernah sebut, permata tetap permata. Walaupun Aiwa. tersimpan jauh di dasar lautan, Ustaz. Dia tetap permata. Masya-Allah. Dia mari Ustaz. Baik, kita nak raikan soalan yang berikutnya, Ustaz. Aiwa. Kalau tunggu ni macam-macam lagi keluar ni. Baik. Ustaz, bolehkah kita menyebut Alhamdulillah apabila kita menerima sindiran, umpatan dan makian orang dan mendoakan semua ucapannya diterbalikkan semula atau dikembalikan kepada si yang pengucap tersebut, Ustaz? Sikit pencerahan. Masya-Allah. Dahsyat, Ustaz ni. Dia begini, perkataan Masya Allah ni, dia disebut tadi Alhamdulillah. Alhamdulillah ni bila kita terima sindiran umpatan. Saya nak bawa satu, Anas. Bagus soalan ni juga bagus. Sebenarnya saya ada tengok juga ada soalan yang dilontarkan ni. Saya rasa Ibrahim An-Nakhai, kalau saya tak salah, dengan A'mashi anak murid dia. Ibrahim An-Nakhai dan A'mashi. Mungkin kalau saya salah, Asatizah boleh betulkan. Tapi saya rasa Ibrahim An-Nakhai dan A'mashi. Kisah Ibrahim An-Nakhai ni dengan A'mashi ni, kena ingat, Ibrahim An-Nakhai ni Anas dibuta tau. Ibrahim An-Nakhai ni dibuta. Jadi Al-A'mashi ni pula rabun. Saya suka bawa cerita ni selalu. Dia rabun. Bila dia nak pergi ke masjid, Ibrahim ni ni tok guru dia. Ya. Yang akan pimpin dia A'mashi tu lah. Jadi tok guru dia ni yang pimpin A'mashi, kemudian jalanlah ke masjid. Kata tok guru ni tadi,
Ibrahim An-Nakhai ni tadi, betul, Ibrahim An-Nakhai. Kita Confirm. biar tahqiq. Confirm. Tahqiq. Kita tanyalah ustaz ni mesti tahqiq. Sebab berjuta-juta yang menonton. Ustaz tengok. Anas sambil jeling je, ustaz bilik apa tu kan. Tak apa Anas kan. Walaupun kita nampak Betul, tengok. Ustaz. Tunjukkan penting. Lebih baik bodoh daripada belagak pandai. Betul. Jangan pandai-pandai lah. Jangan pandai-pandai. Kata Ibrahim An-Nakhai ni, dia kata, kita ikut jalan mana ni? Ni saya terjemah bahasa lah Betul. Dia kata, Tuan Guru kita ikut jalan biasa lah. Dia kata, tak usah. Ni pergi masjid ni. Ya. Tak usah. Kenapa pula? Kata dia. Dia kata, kita guna jalan lain. Ni pasal, apa Puan Mas Anizan tanya, bila kita terima sindiran, upatan, makian orang sebagainya, saya nak bawa ni dulu first. Ya. Kemudian, kata, apa nama ni, Amasyi tadi, ini jalan biasa Tuan Guru. Tak. Kita tukar jalan lain. Maka dia tukar jalan lain. Dan sambil tu ditanya, kenapa kita buat begini? Kenapa kita nak tukar jalan lain pula? Dia kata, wahai Amasyi, aku tak nak nanti orang mengata kita. Allah. Tengok. Sebab, orang akan kata, tengok orang buta tu. Yang dipimpinnya buta. Yang memimpin pun hampir buta, kata dia. Allah. Nampak tak? Ya. Walhal, buta tu bukan kehendak dia. Betul. Kan? Bahkan dia seorang guru yang alim, tapi dia nampak kalau perbuatan dia tu mengundang sindiran orang, mengundang umpatan orang, mengundang kata-kata orang, kita selalu guna ayat tu. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat pahala banyak. Itu kita biasa tengok tu. Nak bagi nak ayat nak sedapkan hati. Ayat sedapkan hati. Sebenarnya kita yang tak ada kerja provoke orang, lepas tu kita nak suruh Betul. dapat pahala, bawa tenang. Bawa tenang. Jangan syok sendiri. Faham tak tuan-tuan? Bawa tenang. Kalau sekiranya kita sendiri yang memang mengundang orang bercakap, mengundang orang nak menyalahkan kita, mengundang kata-kata orang, mengundang prasangka orang, you don't think that you will get the pahala lah. Saya memang kalau marah cakap orang putih nak. Actually, Tak, sungguh. Ini benda yang memang kita tengok dalam masyarakat kita lately. Kenapa saya kata lately? Sebab lately ni kita media sosial, teknologi. Kan? Orang sengaja satu benda, dia tahu benda yang dia buat tu akan menyebabkan orang jadi bercakap sebagainya, tapi at the end nak menyedak hati lah. Anas punya perkataan. Kan? Kita kata Alhamdulillah. No. Ambil contoh tadi, An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai tadi, ini seorang tuan guru. Dia ini orangnya buta. Buta, bukan dia perangai buat kerja macam kita, up status, pergi makan, buat konten. Tak. Ibrahim An-Nakhai bukan buat konten. Dan dia punya anak murid itu, Sulaiman Al-Amasyi ni rabun. Mana rabun? Orang tahu dia rabun tak nampak. Tapi Ibrahim An-Nakhai minta supaya ikut jalan lain, supaya kita jangan mengundang orang punya prasangka, jangan mengundang orang punya kata-kata cerca, hina, yang akhirnya kita sangka kita dapat pahala. No, sebenarnya kita dapat dosa. Dia ada istilah dia panggil bad marketing dia, Ustaz. Dia umpan. Dia, orang TV. Dia umpan untuk menarik crowd. Tapi Nas, rasanya penerbit kena buat bad marketing untuk akan datang. Tajuk akan datang. Jadi kita simpan tajuk tu, Ustaz, untuk bad marketing. Betul tak? Saya kunci tajuk tu, Ustaz. InsyaAllah kita akan usulkan. Baik, banyak lagi akan kita bicarakan. Panas, makin panas. Jangan nampak salah orang je. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sedang penonton, orang yang hebat bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesilapan. Tetapi orang yang hebat ialah orang yang berani mengakui kesilapan dan berani bangkit memperbetulkannya. Renungkan dan selamat kita bermuhasabah bersama. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Riza Rohman atau Ustaz Heri. Masih lagi kita, Fadhil Ustaz, membicarakan, mendiskusikan topik akhlak nampak salah orang je. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti ataupun golongan-golongan seperti ini yang hanya nampak kesalahan orang lain dan tidak menampakkan ataupun tidak nampak kelemahan dan kesilapan diri sendiri. Ustaz, kita ucap terima kasihlah kepada para penonton yang masih kekal bersama sehinggalah saat dan juga ketika ini untuk Tanyalah Ustaz. Dan kita raikan lagi soalan daripada Sirul Nizam di Facebook. Apakah pandangan Ustaz tentang istilah makcik bawang? Pakcik bawang tak ada, ya, makcik saja yang kerap kita lihat baik di drama ataupun alam nyata, terutamanya bila menyentuh
soal anak-anak atau kesalahan yang dilakukan seseorang itu, ada sahaja yang nak disindir dan dikutuk hingga dijaja satu kampung. Seperti pepatah yang Ustaz sebut tadi, kuman di seberang laut nampak tampak Ustaz Tampak, manakala kalau gajah depan mata tak nampak. Mohon pencerahan. Assalamualaikum dari Kampung Larut Tin Taiping Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Macam biasa orang Perak kan? Tak. Bukan orang kampung kan? Tak, Ustaz. Okey. Dia begini, Nas. Satu saya nak sebutlah penonton sekalian. Kemungkinan apa yang kita huraikan ini tak sama dengan apa yang tuan-tuan lalui. Kerana tentu kita nakkan seolah-olahnya bila kita ni Nas, kita duduk dalam part yang ditunjuk orang tadi ni, kan? Maknanya kita rasa kita nak supaya kalau boleh biar orang backup kita lah. Dia tak boleh begitulah. Kita dalam Tanyalah Ustaz ni bukan cerita magic, bawa tenang. Kita memberi panduan. Ya, jadi apa yang kita tunjukkan berpandukan kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab ada keadaan Nas, isu-isu yang berlaku ni dia bukan penyelesaiannya pada pihak yang buat. Itu maksud saya. Katalah contoh yang jadi masalah ni, kalau macam soalan Cik Sairul Nizam ni, makcik-makcik bawang. Kalau kita bercerita hari ni pasal makcik bawang ni, kita nak harapkan makcik bawang ni berubah pun belum tahu lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu kita bukan yang makcik bawang tadi tu. Jadi begitulah. Dan satu part lagi, para penonton sekalian, supaya kita pula mengambil pelajaran. Kalau dalam soalan ni tadi pasal makcik bawang, supaya kita janganlah masuk jadi makcik bawang yang seterusnya pula. Kan? Dia makcik bawang 1.0, kita makcik bawang 2.0. Ini yang masalah. Jadi tuan-tuan jangan salah faham. Bukan maknanya dengan soalan begini berarti makcik bawang ni akan berhentilah lepas ni. Tak. Jadi cuma kita nak menerangkan bagaimana untuk kita faham. Saya nak sebut supaya kita pegang. Dia macam, saya suka Nas bila bercakap pasal macam ini kan, kaedah-kaedah ni Nas. Sebenarnya kita ni lebih kurang macam bomba lah. Bomba betul. Bukan abang bomba. Sebab apa? Macam soalan makcik bawang ni, pasal makcik bawang ni memang kerja dia menyindir orang, cari kesalahan orang, anak orang lah dan sebagainya. Adu domba. Ini dah terbakar. Orang ni dah terbakar dah ni. Kita nak kena selamatkan dia. Tapi sebelum kita selamatkan dia, kita selamatkan dulu yang belum terbakar ni. Betul. Faham tak Nas? Jadi supaya penonton-penonton lain yang bukan makcik bawang, dia tidak jadi the makcik bawang next. Allah. Betul. Itu maksud dia. Tapi pada masa sama kita peringatkan juga makcik bawang ni, ingat ada satu hadis Nabi SAW. Ya, ini hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, la yasturu abdan. Mana tidak ada satu orang hamba yang menutup, yang menyelubungi aib. Sitir ni kan maksudnya dia menyembunyi ataupun ambil kain tutup. Ibaratnya fid dunya, di dunia ni, melainkan illa satarahullahu yaumal qiyamah, melainkan akhirat besok Allah akan tutup apa-apa keaiban ataupun apa-apa dosa dia. Jadi kita ni, saya nak tanyakan penonton kita, makcik, agak-agak besok kita dekat akhirat nak tak kalau sekiranya dipertontonkan dosa kita? Tentu saya yakin tak ada orang nak. Jangankan akhirat, dunia pun kita tak nak. Maka saya bagi kunci dia. Sebab itu saya kata Nas, satu keadaan bila kita bincang bab ini, penonton sekalian, ini adalah sebenarnya suatu formula yang Allah nak bagi pada kita, kerana kita ni tak akan pernah, tak payahlah kita nak sebut, kita tak buatlah, kita tak termasuk, tak, kadang-kadang tanpa sedar Nas. Betul. Maka apa formula dia? Saya kata ini ibarat macam satu skim lah untuk kita. Skim dia. Apa skim dia? Skim dia, kalau kau nak selamat supaya Allah tak buka aib kau tutup aib orang. Sebab itu kata Nabi, la yasturu abdun abdan. Tidak ada satu orang hamba yang tutup aib seorang, melainkan Allah akan tutup aib dia di akhirat. Maknanya, dan kita kena ingat Nas, kalau orang tu di akhirat dia selamat, dia tak mungkin selamat saja di akhirat. Anda pernah dengar kan, biasa dengarkan kita hadis Nabi SAW kata tidak ada orang masuk syurga melainkan rahmat Allah Ta'ala. Betul tak? Betul. Orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, hatta engkau sekalipun? Ya, hatta aku sekalipun. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan maknanya engkau tak payah beramal, besok nanti ke akhirat rahmat Allah
nak bagi pada engkau. Oh, engkau tak beramal rahmat aku bagi. Itu boleh, tapi apa yang Imam Nawawi sebut, pahaman tu salah. Yang sebenarnya apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebenarnya apa dimaksud oleh Nabi SAW tadi, tidak ada orang masuk syurga melainkan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah ini semasa hidup dunia tu, masih hidup dunia, itu sebenarnya dia dah dilorong untuk dapat rahmat tadi. Aiwa. Faham tak? Maknanya, kalau engkau nak tengok sama ada engkau ni aib besok akan ditutup di akhirat, dunia pun Allah Ta'ala akan tutup aib kau. Sebab dia on the go kan? On the go. Jadi, apa cara formula dia? Tutup aib orang. Itu saya cerita. Aib isteri, aib mak mentua. Mak, Assalamualaikum. Aib mak mentua, aib bapak mentua, aib keluarga kita, adik-beradik, ipar dua. Walaupun mereka memang mungkin menceritakan pada kita tentang aib kita, kesilapan kita, tapi jangan kita buka. Mudah-mudahan Allah akan tutup aib kita. Banyak Nas, banyak. Kita kalau aib ni hari ni lalu macam yang dekat surau tu panggil apa? Ada skrin ni. Yang tulisan merah. Tulisan merah tu kan. Saya rasa ramai yang tutup TV begini kan. Masya-Allah, itu cerita dia. Jadi sebab itu kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan diri kita. Allah tetap tutup aib kita, Ustaz. Masya-Allah. Betul. Baik. Berikutnya Ustaz, kita ada soalan daripada Abdul Karim Sufyan di Facebook. Untuk soalan berikutnya, apakah pandangan dan nasihat Ustaz mengenai individu yang suka mencari-cari salah dan silap orang lain sehingga menimbulkan kebencian masyarakat terhadap dirinya? Ni dipanggil pemecah belah ummah ni, Ustaz. Menimbulkan kebobrokan, dipanggil begitulah lebih kurang. Tapi betul tuan Nas, memang kalau kita baca uraian para ulama tentang orang yang suka cari-cari salah sebagainya ni, orang ini ataupun sikap ni kan, dia memang akan menghancurkan masyarakat. Betul. Cuba baca hadis ataupun ayat Quran, memang ada ayat yang berkaitan dengan cari kesalahan, tajassus ni. Dia makan rosak. Ada tamadun yang runtuh disebabkan rosak. ini. Cuba baca Ibn Khaldun, dia sebut. Ibn Khaldun sebut pasal keruntuhan. Ibn Khaldun ni dia kaji semua empire tu. Sebab kalau ikut dalam riwayatnya, walaupun ada sebahagian tolak Ibn Khaldun ni, dari segi dia punya pemikiran kan, tapi tidak semua pun tertolak. Saya baca ada satu jurnal dicerita pasal Ibn Khaldun ni. Tidak semua ditolak. Ada yang tepat dia dengan apa kehendak syarak. Tapi dia sebutkan, sebab bapak dia ni dulu penguasa juga, dia terlibat dengan kerajaan. Apa yang dia kata? Kebanyakannya dia jatuh, dia macam anai-anai. Maksud anai-anai apa? Dia makan sikit-sikit dan akhirnya roboh. Allah. Sama juga institusi keluarga, kalau perangai ni masih ada, akan roboh kalau tak betul-betul. Institusi masyarakat pun sama, roboh. Sebab itulah kenapa kita dalam Tuan Ustaz ni kita sebut hal ni. Betul. Ini bukan kita nak tuding pada siapa tak. Kalau tidak dia akan jadi macam cerita bangau. Kan bangau kan? Bangau apa? Bangau kenapa engkau kurus? Kenapa kau kurus? Yang aku tak kurus dia tulis ni tulis ni habis sampai sudahlah jawapannya. Sebab itu saya nak sebut dalam hadis Nabi SAW, hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW jelas sebut, ya, kata Nabi SAW, iyyakum wazann fa inna zanna akdzabul hadithi wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Di ujung tu Allah Ta'ala sebut, jadilah kalian hamba yang bersaudara. Kerana itu saja dia punya apa ni. Maknanya key dia, kalau kita rasa dia ni saudara kita, betul, kita takkan sakiti dia. Betul. Cuba tengok anak kita Nas, kan ada anak aku kita nak tengok dia kena gigit nyamuk pun kita kenapa? Sebab kita rasa dekat. Tapi kalau kita rasa dengan keluarga kita, ipar dua kita rasa jauh, kita akan padankan muka dia. Kan? Dengan mak mentua, bapak mentua pun padan muka jugalah orang tua ni kata. Ini pasal apa? Kita sebenarnya hati kita jauh. Sebab itu asasnya yang hadis Nabi ni SAW sebut, iyyakum wazan. Jangan sekali-kali engkau masukkan sangkaan ni. Dan dia akan masuk tajassasu. Dia tak akan datang gitu je Nas, tak ada. Dia akan datang dengan mula-mula sangkaan. Dia akan datang, apa hal lah Nas? Ada tu. Dia mula kan? Dia datang. Apa Zee? Rasanya dia punya apa ni, problem ni. Oh Zee,
Dia dah mula datang nak menuduh. Dia bukan bercakap dengan orang ni kan. Dia mula-mula sangkaan, betul tak? Patut ada cue. Sebab ada yang terasa, Ustaz. Ada yang terasa. Lepas tu dia akan datang tuduhan. Nampak tak? Ini isu dia. Sebab dia tu mari Nabi tak sebut. sedap tu, dia mari lah. Dia bahaya. Memang bahaya. Memang bahaya. Sebab itu kita sebut, iyyakum az-zann. Kan? Jangan sekali-kali kau datangkan sangkaan ni. Tuan-tuan, Nabi SAW dah tahu lama dah. Walaupun kita kata Nabi SAW ni bukan hidup zaman moden, 1400 tahun dulu orang cerita pasal padang pasir lah, duduk dekat kawasan gurun Sahara lah kan. Maknanya taklah semaju kita, tapi pemikiran Rasul SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab itu hari ni apa kita tengok panduan Nabi SAW ni cukup clear. Sebab itu kan Anas, saya pesan kalau penonton, kita kena lari daripada sangkaan ni. Sangkaan ni kena lari. Bahaya, cukup bahaya. Serius. Cepat-cepat istighfar kan. Kita kena neutralkan dia. Alah, kita pun orang juga. Apa ingat ustaz tak ada sangkaan ke? Bawa tenang. Dah sungguh. Kita bukan maksum. Kita bukan maksum. Ni bukan Nabi. Betul. Nah, ini ustaz je pun. Cuma bezanya ada kamera tengok kita je. Sama je. Kadang-kadang kita bawa kereta nak pergi program. Kita tengok orang depan ni slow. Kan? Kita potong, kita tengok. Apa hal orang ni buat slow? Rupanya pakcik tu mungkin rabun, tak nampak uzur malam, uzur. Kan? Jadi kadang-kadang kita tak guna betul orang ni bawa kereta macam ni. Nampak tak? Sangkaan ni biasanya dia tak akan pergi baik lah. Jaranglah sangkaan baik. Kan? Jarang. Sebab itu dia ada konsep dia. Dia bukan konsep lah. Dia mesti ada satu prinsip. Bila sangkaan ni jangan turun lontang. Kau kena tahan dulu. Tahan. Mana pergi confirm dulu. Tengok, macam suami aku ni. Apa suami aku dengan siapa ni? Kan? Pergi confirm dulu. Tak cik, suami saya ke? Takut dua pelanduk serupa. Dua pelanduk serupa. Maksud itu tapi melampau lah. Abang Jamil kan? Macam kenal lah Abang Jamil kan? Takkan nak pergi tanya pula kan? Ni encik ni suami saya ke? Teruk sangat. Tapi maksudnya jangan sekadar kita sekilas kita nampak begini kita terus buat judgement. Kan? Kita buat begini terus buat judgement. Jadi kadang-kadang ada kadang-kadang isu kan, apa nama ni kita panggil katalah kita pergi kenduri kahwin lah Nas. Kita pergi kenduri kahwin kan. Kenduri kahwin, imam tu duduk makan. Kita kenal ni imam ni. Imam ni kita kata betul-betul depan akak karaoke tu. Akak tu dengan relax nyanyi. Kita kata imam ni apa hal ni? Takkan macam ni. Tapi kita tak tahu cerita sebelum tu. Betul. Imam tu masa makan, mana akak tu ada? Tiba-tiba akak tu menyanyi. Melompat keluar dari takkan stage. imam nak lompat, dia pakai perhabis. Kan? Jadi kadang-kadang ini sangkaan. Betul. Itu bahaya. Banyaklah cerita lah. Tapi saya ingat kita bertenang lah lagi. Betul. Saya kena hati-hati tu makan kenduri pagi. Takut jumpa Ustaz Arianto lah. Baik, jadi insyaAllah banyak lagi akan kita kongsikan berkenaan dengan topik kita, akhlak nampak salah orang je. InsyaAllah sama-sama kita luruskan hati kita, fikiran kita. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi pada membicarakan topik akhlak nampak salah orang je. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Riza Rohman. Ustaz, ada satu peribahasa Melayu lah, sebagaimana yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Pantang kutu dicukur, pantang manusia dihina, yang membawa maksud berhati-hati apabila berbicara, jangan sampai menghina orang lain, termasuk dalam menegur, Ustaz. Jadi baik, dalam contoh ataupun perkara yang sedemikian, contohnya kita nak menegur seseorang, kadang-kadang kita dah memilih dah perkataan yang terbaik, cuma kadang-kadang terguris juga hati seseorang tu, Ustaz. Jadi orang kata apa, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Pantang kutu dicukur Pasal kadang orang pening juga, apa tu kutu tu yang dicukur? Bukan. Kan kutu duduk kat rambut. Apabila dicukur, hilanglah dia. Kan? Sama juga dengan orang. Bila orang dihina, hilang dia. Kan? Elok dia boleh dengar, jadi tak mau nak dengar. Betul. Tapi saya nak sebutlah, kadang-kadang isu kita mengagungkan orang, dia jadi
ini sebenarnya antara juga punca-punca masalah. Saya teringat apa disebut oleh para ulama. Bahkan satu ketika dulu almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Khamis, dia ada sebut, bila orang puji orang, dia kata jangan puji dulu, dia belum mati. Dia belum mati. Betul juga. Kan? Betul. Sebab kita puji dia belum lagi ending, tak tahu apa ending kita ni. Betul. Kan kita terlampau angkat orang, besok dia berubah. Betul. Kan? Kehidupan kita ni kan macam roda, Anas. Sebab itu saya rasa lah, kita ni pun sama jugalah yang duduk keluar TV ni kan. Jangan dibiarkan keadaan tu. Kadang masyarakat ni dia begitu. Betul. Kan? Kita sendiri kena kawal. Jangan kita tenggelam pula. Betul. Kan? Kadang bukan benda lah. Benda orang agung-agung kan. Dia memang sukalah. Walaupun dia bukan agung. Seronok dia agung-agungkan tu. Kan? Jadi kadang-kadang ini benda bahaya. Dia punca, antara punca kejahatan juga ni. Antara punca. Sebab itulah, sebab bukan saya sebut. Saya nak sebut tuan-tuan. Ini dalam surah Al-Ma'idah, aku tak silap saya. Ya, surah Al-Ma'idah ayat 8. Allah Ta'ala sebut. Jelas. Ya, saya petik dia punya point dari situ. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Allah sebut dalam ayat ni, janganlah dengan kerana kebencian kau pada suatu kaum itu mendorong kau tidak berlaku adil. Ini yang paling berat. Kadang benci dengan mak mentua. Kan? Semua mak mentua buat susah. Allah. Kan? Masak tak sedap. Mak you ni jenis tak reti masak ke? Oh, tak, mak ni tak termasuk mak. Mak bagus masak, bagus tip-top. Tak, betul. Ini kadang-kadang kita boleh kerana sebab tabiat kita manusia ni, once kita dah benci je. Sebab itu kan Nabi sebutkan, kalau engkau membenci, janganlah engkau benci beria sangat, khawatir satu hari kau sayang. Betul. Itu. Kalau sayangkan, jangan sayang sangat, khawatir nanti kau benci. Betul. Dulu orang masih bukan main benci Syed. Kan dah terkahwin. Allah. Contoh. Ini tak ada statement ni pada balik tarik balik. Tak, maknanya saya nak sebut kadang-kadang tuan-tuan, kita mengagungkan orang atau kita menyalahkan orang. Inilah punca kepada kerosakan. Yeah. Sebab itu bertenang. Suka pada orang, alhamdulillah, doakan dia cukup. Jangan kita terlalu sangat sampai akhir ni dia hanyut dan lepas tu jadi rosak. Atau kita benci kepada orang macam seolah-olah tak ada ruang langsung sedikit pun kebaikan yang boleh kita ambil daripada dia. Ini pun kadang-kadang berlaku juga. Sebab itu bila kita sebut masalah, kadang-kadang kita nak mentuk dalam institusi keluarga ni, saya sebutlah Tuan Fas kita yang bertanya kan, Fas Ismail yang bertanya, saya kata kita kena buat ni dalam keluarga kecil kita dulu. Anak-anak kita kena ajar dia. Sebab anak-anak ni selalu dia bila balik ke rumah, dia akan cerita kawan dia, ayah, adik punya kawan, Abian punya kawan yang ini dia bagus lah, yang gini. Kawan Abian yang ini tak bagus. Kalau kita main layan dia, memang jawapannya anak-anak kita akan rosak. Kita kena betulkan, adik tak boleh gitu. Kan, mungkin dia tu begini, mungkin dia ni begini. Jadi kalau kita tak didik sedari kecil, jawapannya memanglah inilah masyarakat yang besok akan datang dalam konteks kita bernegara ke atau dalam masyarakat yang lebih besar. Akhirnya dia tak akan nampak. Dia akan ada kecenderungan yang akhirnya dia akan duduk bila benci, dia benci betul. Yeah. Ini kena hati-hati kita. Sebab ini Quran sebut, bukan saya sebut. Kan? Ala alla ta'dilu i'dilu. Kata Allah Ta'ala, berlaku adil lah engkau. Ya, kalau dia salah, kau marah. Kalau dia kau tolak. Kalau dia betul, kau kena terima. Yeah. Jangan pukal. Pukal ni bahaya. Dia borong semua. Borong habis semua. Memanglah kita suka jualan borong. Kan? Tapi jangan gitulah Nas. Betul, ya. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan Fas tadi ni. Ada tambahan sikit mungkin untuk renungan kita bersama. Fas tanya di Facebook, dia kata bagaimana untuk membentuk dan mendidik akhlak di dalam sebuah institusi kekeluargaan supaya tidak menyalahkan sebelah pihak sahaja dan tidak mengagungkan seseorang individu. Dan Ustaz, dalam konteks anak-anak remaja ataupun kanak-kanak yang semakin membesar, meningkat naik umur dan sebagainya, mereka ada orang yang mereka agungkan, individu-individu tertentu yang mereka jadikan role model dalam kehidupan. Dan of course, kadang-kadang saatnya terkeluar berkata orang putih. Baik, kadang-kadang ada yang orang yang diagungkan itu banyak yang mengajar benda yang salah. Jadi bila kita tegur, dia kata mak ni asyik salah aja kan. Saya nak minat pun salah ke? Jadi dia menimbulkan satu stigma begitu kepada
anak-anak remaja ni Ustaz? Sedikit pencerahan. Makna stigma anak-anak tu rasa macam tak boleh. Terhalang lah. Terhalang, ya. Terhalang. Yelah, betul. Dia konsep Nas. Ya. Dalam anak-anak ni dia lain. Dia tak macam orang tua. Makcik-makcik ni kalau kuliah bagus kan. Allahu Akbar. Ustaz ceramah lah 2 jam pun saya redha juga kata dia. Paling minggu depan saya tak datang dah. Budak-budak tak. Maksudnya metod untuk anak-anak ni dia beza. Saya dulu sempat mengajar sekolah rendah. Sekolah rendah ni budak tak lama. Susahlah kita beria macam tanyalah ustaz ni siap boleh pindah TV. Dah pindah TV belum kita ni? Belum lagi kan? Belum. Maknanya siap boleh pindah TV, orang boleh datang balik tu. Budak sekolah tak ada harapan. Dia 15 minit pertama itu goal time. Goal time, bukan gol sepak tu. Tak, goal mana time emas. Itu mesti balun cukup. Lepas pada tu kena buat dah praktikal budak-budak ni apa. Maknanya saya nak sebut metodologi dia lain. Kalau anak-anak kita suka, dia kena dalam bentuk influence anak-anak ni. Kena influence. Memang okey dia suka muzik. Kita kena influence dia supaya dia pergi muzik yang baik. Bukan dia tak boleh. Dia budak-budak ni dia bukan macam macam kenderaan. Orang tua macam kenderaan. Tahu kenderaan? Kenderaan? Ya, kereta. Kereta, motor, lampu merah dia buat apa? Berhenti kan? Berhenti. Tapi budak-budak ni dia macam sungai. Dia langgar semua. Kau tahan sini, aku langgar sana. Maka lebih baik kita tahan sini, korek laluan lain. Biar dia ngikut juga laluan tu. Jadi konsepnya kena begitu. Dia panggil istilahnya alternatif. Dia kena ada. Anak-anak dia tak sama tuan-tuan. Kita kena bezakan dalam konteks kita nak mengacu ni. Mengacu. Saya pun ada anak. Anas pun ada anak. Kita semua ada anak. Macam mana kita nak buat? Kalau kita nak pakai halang, tak boleh. Memang tak edit. Kan, macam zaman sekarang, sebagai contoh. Zaman teknologi. Anak-anak setakat ni, berapa lama last dia pegang gadget? Ni dah terbalik, saya pula jadi moderator. 2-3 hari ni ada. 2-3 hari, pegang lah kan? Pegang. 2-3 hari. 2-3 hari. Maknanya, kita tak boleh lari dah Nas. Betul. Kalau sebut 2-3 tahun, mungkin boleh juga. Betul. 2-3 hari, kita tak boleh lari. So, apa kita nak buat? Kita kena lorongkan dia. So, apa cara dia? Kita kena buat pertimbangan. Yang ni berat. Berat di mana? Bila gadget ni mak bapak paling takut. Kita dah nak ujung. Betul. Kan? Takut penerbit risau. Bila gadget ni mak bapak takut. Apa yang dia takut? Anak duduk dalam bilik seorang-seorang. Dia takut. Sebab tak tahu apa kerja dia. So apa kita buat? Pegang gadget tu, masalah ke tak masalah? Masalah. Duduk gadget seorang-seorang, bukan duduk gadget. Dia duduk dengan gadget seorang-seorang, masalahnya lagi besar. So himpunkan dia di tempat yang boleh kita pantau dia. Gadget tetap jalan, tapi kita pantau dia. Aiwah. Allahu Akbar. Jadi dia dipanggil alternatif tu Ustaz. Jadi mudah-mudahan apa yang telah pun kita dengar, kita dapat sama-sama amalkan. Dan kita tak tamat lagi Ustaz. Kita akan tamat di TV3 saja. Kita ada alternatif di TV9 selepas ini. Kita ada sambungan 30 minit. Jadi untuk anda, para penonton yang terlepas info atau siaran daripada awal, anda boleh, jangan bimbang, jangan risau, boleh catch up semula. Tonton kami di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi. Terima kasih atas tontonan anda. Kembali selepas ini di TV9, lanjutan 30 minit. Sayalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan semestinya lanjutan 30 minit siaran tambahan kami bawakan kepada anda di TV9 pada jam dan waktu ini. Dan terima kasih kepada kesetiaan anda. Terima kasih atas kesetiaan untuk terus menonton dan juga bersama-sama dalam Tanyalah Ustaz. Dan semestinya kita terus membicarakan ataupun mendiskusikan topik pada hari ini dalam bab akhlak nampak salah orang je bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman.
Dan Ustaz, banyak yang telah kita kongsikan kepada para penonton, macam-macam lah naik nama hari ni, bawang lah, apa halia lah, macam-macam. Kita pun tak tahu istilah model sekarang ni kan. Allah. Baik, TikTok Ustaz tak sebut lagi tu. Itu juga penting. Kadang-kadang ada juga benda-benda yang melibatkan teknologi ni yang kita gunakan dalam kehidupan kita, yang ianya memberikan manfaat dan ada juga keburukannya. Dan kita raikan lagi Ustaz, dengan izin soalan daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Ana Karnina di Facebook. Adakah apabila seseorang itu nampak salah orang je menandakan sikap ego dan tinggi diri? Dan yang kedua, bagaimanakah caranya untuk menegur dan menasihati mereka serta menjauhkan sifat nampak salah orang sahaja agar tidak tergolong dalam kategori bangga diri dan mementingkan diri? Mohon penjelasan Ustaz. Ana Karnina. Pertama kita sebut pasal orang yang jenis nampak salah orang. Ini kita sebut dah di awal tadi, kalau tuan-tuan ikuti perbincangan kita kata isunya ialah isu hati ni, ya. Isu hati. Maknanya dia punya kita sebut sikap lah, macam kita sebut tadi mata lalat dengan mata lebah tu, ya. Cuma saya rasalah dalam konteks orang yang ego sebagainya, saya rasa ini benda yang bukan asing. Maksud saya bukan asing apa? Kerana Allah ada rakam dalam Quran surah Sad ayat yang ke-75, ya. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblisu ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai, ya, lima khalaqtu biyadai. Kemudian Allah sebut dalam ayat ni, wahai iblis, ya, wahai iblis, apa yang menghalang kau daripada sujud atas apa yang aku ciptakan ni? Kan, ni cerita tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Maknanya pertama dia nak isunya betul dalam hal ni, dia bukanlah cerita pasal mengumpat orang ataupun menyalahkan orang, tapi di hujung itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, astakbarta am kunta minal alin. Di situ Allah bagi pula, pertama Allah sebut tentang perangai iblis ni yang tak nak ikut perintah Allah Ta'ala tadi. Aku suruh kau sujud pada Adam, mengapa yang kau tak mau? Lepas pada itu Allah bagi tahu, astakbarta, adakah engkau rasa engkau hebat, kau sombong sangat, kau takbur sangat? Am kunta minal alin, Allah Ta'ala kata, ataupun engkau ini rasa engkau bagus, engkau rasa engkau mulia, kan? Jadi maknanya ini isunya berkaitan dengan orang, bukan orang lah, iblis yang dirasa dia hebat, maka dia isu untuk tunduk pada Allah Ta'ala ni sebenarnya perintah. Jadi maknanya Allah perintahkan kau tunduk. Tapi pasal kau rasa sombong, kau rasa ego, kau rasa kau hebat, maka kau tak nak buat. Sama juga dalam konteks orang ni. Kalau dia rasa dia sombong, dia rasa dengan ego dia, memang kita kata tu susah pelik lah, orang ni dia akan rasa dia lebih hebat, dia rasa dia lebih baik, maka yang tak baik semua orang lain. Ini isunya. Dan itu perangai yang memang sejak daripada iblis dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini memang itulah yang ada, dan kita jangan lupa iblis memang dia dah bersumpah dengan Allah Taala, kau panjangkan umur aku wahai Allah, aku nak sesatkan anak Adam. Jadi artinya dalam konteks ni kita kata sikap ego ni memang itulah dia akan bawa. Ya, sebab itu iblis sampai tahap dikeluarkan pada syurga. Tapi kalau kita nak sebut pula, ni kita saya ulang lagi. Ada orang tanya, macam mana kita nak nasihat Ustaz? Kak, orang yang macam ini kadang-kadang dia tak jalan dengan nasihat. Tak jalan. Sebab apa? Dia rasa dia sombong. Allah Ta'ala tegur iblis dia macam itu juga perangai dia. Kan? Allah suruh. Allah tanya, apa yang kau halang yang mana akal Allah tasjuda. Antas juda daripada kau nak sujud, sampai macam itu pun tak mau, apatah lagi kita. Sebab itu orang macam ini kita kena hati-hati, itu saja cara kita berinteraksi dengan dia. Kita dah tahu dah dia ni akan cari salah orang. Jadi
seboleh mungkin kita minimizekan untuk berurusan dengan dia, komunikasi dengan dia, maka itu lebih baik. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW sebut kan, Nabi kata orang yang bergaul dengan manusia kan, kemudian bersabar dengan perangai manusia, itu lebih baik daripada orang yang tak bergaul dengan manusia dan tak tahan dengan perangai orang. Allahu Akbar, duk menyendiri. Nabi sebut tu dalam hadis Imam At-Tirmizi. Maknanya orang yang bergaul, kita bergaul, jumpa pergi kenduri, pergi rumah ipar duai, balik kampung, kita jumpa orang. Dan kata Nabi SAW, itu nak menggambarkan, Ka'ana Karnina kita bertanya tadi, nak menggambarkan bahawa memang tak ada apa benda kita boleh buat melainkan sabar. Nabi sebut, engkau sabar dengan kejahatan manusia bila engkau bergaul, itu lebih baik daripada engkau duduk kat rumah, saya serabut pergi guna kahwin Ustaz, pasal jumpa perangai orang. No. Lebih baik orang yang tadi. Sebab dia dapat pahala atas sabar dia tadi. So itulah konsepnya. Mungkin kita boleh bercakap, tapi dalam bab nasihat ni juga dia ada seni. Betul. Kadang-kadang dia bukan bercakap jadi lagi baik. Betul. Kita ni dah lah dia menyalahkan kita bernasihat pula. Tak, aku nak nasihat sikit kau ni, ya. Saya nak nasihat sikit lah, saya nak nasihat sikit supaya memang tak ada harapan. Kita ni orang yang jadi bahan tuju dia, tiba-tiba kita nak nasihat dia memang tak jalan. Jadi sebab itu kita kena tengok apa yang terbaik untuk kita berhadapan dengan orang ni, apa yang dipandu oleh Nabi SAW dan hadis Imam Tirmizi tadi. Maka kata Nabi SAW, kau bertahan, itu lebih baik untuk kau. Allahu Akbar. Baik, dan Ustaz, bila kita tengok realiti kehidupan, contohnya dalam bab kita memakmurkan rumah Allah, masjid, surau, institusi agama dan sebagainya, ada setengah situasi yang berlaku. Mungkin sedikit nasihat kepada Ustaz. Kadang nampak kesalahan itu terlalu ketara sangat, sehingga bila ditegur, diberi nasihat dan sebagainya, contoh berlaku, tidak diterima nasihat itu dan mengatakan, ini usaha untuk cari salah dan sebagainya. Mungkin jika tak diluruskan perkara itu, mungkin boleh membawa kepada kemudaratan yang lain. Jadi mungkin ada jalan penyelesaian di situ, Ustaz. Aywa. Saya setuju kalau kita kena sama-sama bermusyawarah. Tapi saya suka nak kutip dulu. Bukan kutip lah, saya kata petik lah lebih tepat ni. Apatah lagi dia kata-kata yang bernilai daripada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Ta'ammadani binushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fil jama'ati fa inna an-nusha bainan nasi naw'un minat tawbihi la arda istima'ahu wa in khalafatni wa asita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata, kau sampaikanlah nasihat pada aku ni ketika aku sendiri, ya. Fi infiradi, ketika aku sendiri. Maknanya ini seni nasihat yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan jangan kau katakan nasihat itu pada ketika fil jamaah, pada ketika ramai orang, ya. Dan dia kata kerana memberi nasihat di kalangan banyak orang adalah satu bentuk penghinaan, satu bentuk merendahkan. Dan dia kata itu juga aku tak suka untuk nak mendengarnya, dan aku minta supaya engkau perhatikan dan jangan kau rasa bila aku tolak apa yang kau nasihatkan. Maksudnya apa? Ini Imam Syafi'i rahimahullah dalam dia punya bait-bait syair dia. Dia nak pesankan supaya nasihatkan orang, tetapi gunakan kaedah yang terbaik, pilih masa yang terbaik untuk nasihat. Dan saya rasa kadang-kadang, Anas, yang terbaik nak nasihat orang suruh ni ustaz yang jemputan tu. Kan kita jemput ustaz setiap hari, ada ustaz yang mengajar, maka melalui itu. Itu yang pertama, itu yang lebih mudah. Pertama dah gurau tak ni orang macam biasa kena Allah. Tak, kita ustaz-ustaz pun dia nak rehat pula. dia nak nasihat pun dia pandai-pandai dia lah kan. Tapi susun tak apa, susun bahasa lah. Tapi itu lebih kurang mudarat dia, Nas. Sebab kalau orang yang tempatan, dia jadi bergaduh berpanjang-panjang. Kadang-kadang kita nasihat menyebabkan dia dah tak nak pergi ke surau, dia tak nak pergi ke masjid.
Kan? Jadi kadang-kadang kita pula risau ke dia. Dia tu lah baru pergi surau. Kita nasihat dia, terus tak ke surau. Jahanam. Jadi bagus juga kalau ustaz-ustaz yang bercakap supaya dia boleh dapat. Dan sebab itu saya pesankan, gunakan asatizah kita yang datang ke masjid, ke surau kita ni untuk memberikan syarahan ataupun ilmu supaya mereka dapat bantu untuk membetulkan mana-mana yang silap lah. Baik, insyaAllah Ustaz. Baik, berikutnya kita ada soalan berkenaan dengan situasi keluarga dan rumah tangga. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini Ustaz. Kita nak berjeda sekali lagi, terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan, sehingga saat dan ketika ini anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas tontonan anda. Kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rahman dan Ustaz Eri. Kita masih lagi bincang tajuk nampak salah orang je. Nah, ini soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook berkenaan dengan rumah tangga ni Ustaz. Nur Dahlia Biru di Facebook. Ustaz, bagaimana pula dengan pasangan suami isteri yang mempunyai sikap hanya nampak salah pasangan sahaja walaupun ianya kecil? Adakah akan menjadi besar dan akan mengeruhkan keharmonian dalam rumah tangga? Apakah sikap yang perlu ada pada pasangan suami isteri supaya hidup bahagia, penuh kerukunan dan damai? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Masya Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, dia kata, kalau hati itu dah gelap, jadi nak mengenal petunjuk kebenaran tu sulit. Sulit. Tak sungguh. Tapi betul juga. Kan kita risau itu je. Sebab itu kena doa tu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Supaya hati kita ni tak berbolak-balik. Pasal dia pekal dia hatilah. Itu saya petik ni semua yang disebut oleh para ulama je, bukan kerja saya. Kita ni menyampai je pagi ni sebenarnya, Anas ya. Sebab kadang benda ni benda common. Saya baik, kita punya abang kameraman baik, yang dekat dalam bilik itu pun baik. Benda ni benda common kita berlaku. Kan? Jadi saya rasa kalau saya nak bercakap, saya rasa mungkin bukan orang dia, tapi bila yang sebut tu para ulama, kita menghormati ketukuhan mereka, ilmu dan bagaimana kehidupan mereka itu, dan diorang dah meninggal dah. Betul. Bermakna diorang ini endorse. Kan? Kita belum endorse lagi ni, belum tahu. Confirm lagi. Jadi sebab itu saya kata, apa disebut Imam bin Qayyim rahimahullah tadi, kalau hati itu dah mati, dah gelap, hati semakin gelap, maka memang sulit untuk nak mengenal petunjuk kebenaran. Jadi kalau dalam soalan Nur Dahlia Biru ni, pasal suami, dia bukan suami je. Saya rasa dalam konteks ni mungkin di dalam konteks dia bertanya lah. General. Tapi sebenarnya generalnya suami baik, isteri baik. Kadang isteri tak nampak dah apa benda baik suami itu. Kadang suami tak nampak benda baik isteri. Ini benda yang memang berlaku. Kerana itu ada pesanan dari Nabi SAW dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW apa? La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhirah. Kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin, suamilah, ya, membenci seorang wanita mukminah. Ini dalam konteks yang disebut oleh Nabi SAW. Maknanya suami dia tak suka pada isteri itu dalam satu perbuatan, ya. Nabi sebut in kariha minha khuluqan. PL lah, PL. Makna ada PL isteri itu yang dia tak suka. Radhiya minha akhirah. Mungkin dia ada benda yang lain dia suka. Kan? Memang isteri tu lah, Allah Rabbi, berdandan kat rumah tak mau langsung. Kita Allah Karim. Tapi dia buat masak, dia champion. Allah. Kan? Memang sedap masaknya. Betul tak? Betul. Kita nak dapat dua-dua perfect, berdandan dengan masak, saya rasa mungkin agaknya potong ikan tu sambil pakai kasut tumbek tinggi lah nampaknya. Jangan berlaku. Dia ada begitu. Ada part mungkin kat sini dia bagus. Ada part dia tak bagus. Yang benda yang acceptable lah kita panggil. Bukan main hitam kromo je ni. Tak, dia memang dia tak bagus lah dalam bab
keluar dia pakai skirt kata dia. Yang tapi dia di rumah dia bagus, tang masak tak kenalah tu. Ini kita kata benda yang acceptable kan. Tak melanggar syariat lah. Tak melanggar syariat lah. Dia kalau tengok TV tu memang galit. Panggil betul. Tapi bagus, tanyalah ustaz. Masya-Allah. Bagus. Memang panggil tak menjawab. Tunggulah sama ada elektrik kena potong ataupun penerbit kata dah habis. Betul. Tapi dalam bab lain dia bagus. Kan, mengemar rumah, rajin. Dia memang dia galit tengok TV. Tapi maknanya kemar rumah elok bersih semua. Ada orang begitulah Nas. Kita mungkin tak perfect lah dalam konteks ni tadi. Sebab itu bila tanya macam mana kita kena buat, dia dalam konteks ni Nas lebih kepada saya kata tadi menyempurnakan lah, kan? Menyempurnakan satu sama lain. Betul. Tapi saya rasa sama je. Kau macam mana? Bang, sama kot Sama. Tanya. Yang dekat dalam cuba jawab sikit, sama ke tak sama? Sama. Takut kena petik nama. Tapi betul, itu realiti dia Nas. Cuma isunya biarlah mungkin Puan Nur Dahlia ni tanya dalam konteks macam mana kita nak fahamkan supaya benda tu dia tidak jadi besar, tidak jadi keruh. Ada kadang kita kena main peranan. Betul. Kena main peranan. Kita dah tahu dah memang isi kita ni memang jenis malam masak. Maka kita beli je lah. Itu kalau tidak jadi berkelahi, tak jadi. Ada part lah. Ada part tu tutup mata lah kata orang Nas. Tutup mata lah. Halal lah. Kan? Kalau orang kata, habis Ustaz, memang kalau lepas kahwin ni dia memang tak berdandan suka umat. Alah, pakai cermin mata gelap je sudahlah. Bagi tak nampak. Jika ada orang kata apa, pepatah orang dulu lah pernah sebut, dia kata kalau ada satu perkara yang kita tak suka pada seseorang, kita ada 1000 alasan untuk kita suka pada dia. Carilah 1000 alasan itu daripada dia panggil adaptasi daripada hadis Nabi SAW tadi. Kan? Maknanya takkanlah tak ada langsung benda yang kita suka kan. Lagipun benda yang dibuat tu bukanlah besar sangat. Lainlah dia buat benda besar kan yang memang dari segi hukumnya tu jelas. Itu bab lain. Tapi ini benda kecil, benda saya ingat boleh bincang lah bab lemari tu je kan. Dia tolak. Kita semak kepala bang. Kenapa lemari ni awak tolak sini? Consider lah Kak. Consider lah. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz, kita ada soalan daripada Jura Azli Sufyan. Soalan saya kira mungkin terakhir pada pagi ini. Baik, bagaimanakah kesan dari sudut psikologi ataupun psikologi pada orang yang sering ditegur atau asyik dicari kesalahannya Ustaz? Mau pencerahan. Ada orang jadi stres ni, membawa kepada masalah dia pass of mental illness tau. Jadi satu masalah juga Ustaz. Semalam ada juga saya baca dalam konteks ni, dalam konteks kesihatan. Memang ada, tapi istilah-istilah kesihatan ni saya pun nak menyebut, saya buat keputusan untuk tak sebut lah. Sebab semalam saya cuba sebut, saya rasa ni macam lain jadinya kejap lagi kan, elok faham lain. Tapi dia macam istilahnya dia macam dia akan jadi istilah kita kata macam dipanggil diri itu dia akan jadi macam apa dipanggil istilahnya? Bahasa Melayu ni kita panggil bukan tak berkembang. Orang tu jadi hilang macam hilang keyakinan sebagainya. Itu antara masalah juga. Lebih kurang lah, tapi itu bukan macam itu. Istilah itu cakap orang putih saja. Ni istilah perubatan. Saya ingat Ustaz lebih kurang. Dia istilah perubatan, memang ada. Dan saya baca juga dari segi orang psikologi bercakap hal ni, tapi memang betul. Dia memang ada impak dari segi psikologi ni. Sebab itu yang bertanya saya tak tahulah, mungkin doktor ke apa, Allahuaklam lah Tapi dia punya kesan psikologi ni memang ada impak kesihatan. Memang ada impak kesihatan. Terutamanya anak-anak Ustaz Anak-anak khususnya lah pasangan pun sama juga sebenarnya. Pasangan pun sama juga. Memang kita akan nampak impak pada kesihatan. Sebab itu dalam konteks anak-anak lah kita bagi contoh lah anak-anak. Dia kena ada dua-dua ni. Dia panggil Nas. Apa yang kita panggil istilahnya? Reward and punishment. Pak pandai cakap betul lah Nas ni hari ni. Dia menjadilah nampaknya. Dia dengan Ustaz Eri dia lain sikit. Dia kena ada reward dan punishment. Dua-dua kena ada lah. Sebab itu Nabi SAW ni begitu konsepnya. Ada keadaan dengan sahabat tegas, ada keadaan Nabi berkawan. Jadi sahabat nampak bagaimana muamalah Rasulullah SAW. Begitu juga kita dalam konteks anak-anak. Bahkan Allah Ta'ala pun begitu Nas. Dalam konteks kehidupan kita, kebaikan kita buat, Allah Ta'ala akan ganjarkan pahala. Tapi benda yang tak betul, maka Allah berikan amaran, Allah berikan kita panggil apa istilahnya kita panggil, teguran dalam bentuk apa azab yang kau akan terima. Jadi maknanya ini mesti berlaku. Dalam konteks anak-anak pun begitu, dia mesti datang dua-dua. Mesti Nas, kita jarang buat begitu kan. Sorry to say lah tuan-tuan saya harap
ayah telah buatlah ini apa ni, ucapan. Tapi betul, kadang-kadang kita tak even terima kasih pun tak. Betul. Kalau dia buat salah, kita memang betul-betul entam punya kan. Kau ni benda nak jadi, kau ni tak faham lah. Kan? Tapi bila dia buat betul, tak ada terima kasih, tak ada. Jadi saya rasa kita kena to be fair lah, orang panggil. Saya pun cakap betul juga ni, to be fair lah, ujung-ujung cakap betul. Kan? Kita kena pada masa yang sama reward, pada masa yang sama juga kita kena ada punishment, tapi kena sesuai. Betul. Kena sesuai. Jadi sebab itu supaya dia imbang. Cuma saya minta maaf lah Puan Jura Azlin Zubiani yang bertanya pasal saya nak menyebutkan istilah dalam bahasa orang putih. Memang saya daripada malam tadi bila saya mikirkan, saya baca beberapa artikel tu, saya ambil keputusan untuk tak sebut lah. Sebab saya dah cuba semua banyak kali. Lepas tu saya rasa macam kenapa macam lain bunyi dia. Jadi dia memang ada. Sebab itu penting para penonton untuk kita hadamkan dalam nak mengimbang benda ini dengan konsep yang diajarkan kepada kita dalam agama kita, iaitu reward dan punishment, atau bahasa mudah di kita bagi hadiah lah. Hadiah, sebab ada disebut itu dalam hadis tak salah saya, disebut apa benda, wa inna minal bayani la sihrun. Sebahagian apa nama, kata-kata tu boleh jadi sihir. Boleh jadi Ustaz? Boleh. Kan kawan tu tengah masam kan, kita puji dia, sihir tukar dia jadi elok. Cuba dia tengah gembira, kita maki dia. Automatik bertukar. Bukan dia bertukar, kita yang bertukar, rebah ke bawah. Jadi makna perkataan ni dia boleh jadi sihir. So itu sekurang-kuranglah reward. Alhamdulillah Ustaz dan juga para penonton, kita panjang lebar syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang walaupun nampak macam luas sebenarnya perbincangan kita pada hari ini, banyak lagi kita nak kongsikan. Nampak salah orang je dalam bab akhlak ini. Kita dah pun sampai di penghujung siaran kita Ustaz untuk pagi ini. Dan kita minta Ustaz Saryanto tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita insya-Allah. Kita doa sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina, nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Saryanto Rizal Rukman. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita, khususnya dalam tairah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton, ayuh kita tangguhkan pengajian kita, majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.